sebelum saya ceritakan kisah ini, saya nak anda jangan terlalu taksub dan percaya sangat. Ini cerita tak tahu saya buat sendiri, tak tahu betul ke tak. Anda dengarkanlah cerita seram. Baik. Kisah ni terjadi dalam 6 atau 7 tahun yang lalu. Kisah yang berlaku di antara adik lelaki aku dengan benda yang aku sendiri tak tahu nak gelak ia sebagai apa. Yang pasti adik lelaki aku telah dikacau oleh makhluk itu. Cuma yang selamatnya tak ada apa-apa yang berlaku pada dia masa tu. Kisahnya bermula bila mana mak aku suruh adik lelaki aku ni untuk pergi ambil kerusi malas dekat luar kot. Masa tu tak silap aku, adik lelaki aku tu lah yang masuk wad. Cuma sakit yang tak teruk lah. Zaman tu kerusi malas dorang letak dekat store dekat luar wad. Jadi kalau nak ambil kerusi malas kena jalan sikit lah ke luar wad. Hospital punya waktu melawat pula bukan sampai pukul 12 malam kan. Jadi dalam pukul 11 lebih macam tu, mak aku dah suruh adik aku ni siap-siap pergi ambil kerusi malas tu. Adik aku cerita masa tu tak ada lah seram mana pun. Memanglah laluan pejalan kaki dekat depan wad tu dah lengang, tapi terang berderang je. Dia kata tak takut pun. Disebabkan store tu dekat je, jadi keluar je wad terus sampai dekat bilik simpanan kerusi malas tu. Lepas dah ambil satu kerusi, adik aku pun tutup balik lampu and pintu bilik store tu. Masa dia nak berjalan masuk ke dalam wad, tiba-tiba bahu dia disentuh seseorang. Jeng. Masa adik aku toleh je, dia agak terkejut sebab kelihatan salah seorang kawan mak aku dah tercegat dekat depan dia. Kawan mak aku ni memang kerja dekat hospital tu, and kita orang memang agak rapat lah dengan dia, sebab tu kenal dia. Kata adik lelaki aku, dia tanya banyak soalan jugalah. Masa jumpa tu, siap ajak pergi kedai lagi masa tu. Tapi adik aku fikir mak aku mesti risau, tu yang dia tak nak ikut. Adik aku ada jugalah ajak masuk, tapi dia kata dia nak cepat. Tapi nanti kalau dia free, dia akan datang jenguk adik aku tu lain kali. Lepas salam, adik aku pun masuk balik dalam wad dan cerita dekat mak aku yang dia jumpa kawan dia tu. Mak aku tak ada lah respon apa-apa sebab dia pun kata nak datang kalau free kan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Satu hari tu aku sekeluarga datanglah beraya rumah kawan mak aku tu. Ketawa punya ketawa tiba-tiba terbuka cerita pasal adik lelaki aku ni masuk wad. Masa tu mak aku ni terus marah. Dia kata masuk wad sikit pun tak cakap dekat dia. Geram mak aku dengar. Yalah, malam masa adik aku masuk wad tu, adik aku sendiri cakap yang dia jumpa dengan kawan mak aku ni. Tutap dia kata dia tak sempat langsung, malah tak tahu yang adik aku ni masuk wad. Terus terdiam semua orang. Yalah, habis tu kalau bukan kawan mak aku yang adik aku jumpa masa tu, siapa yang dia jumpa sebenarnya? Dan masa tu baru adik aku teringat yang tangan kawan mak aku ni masa tu sejuk je. Adik aku ingat sebab dia kerja dalam aircon. Tapi tak. Adik aku masa tu terus terdiam. Pucat je muka dia. Kawan mak aku tu jangan cakap lah. Dah lah benda tu menjelma sebagai dia. Lagilah dia takut kan. Sampai sekarang kita orang tak tahu apa benda tu. Dan selamatlah adik aku tak ikut dia pergi ke kedai masa tu. Kalau tidak, tatah ke kedai manalah dia bawa kan. Jadi kesimpulannya, belum tentu orang yang kita jumpa hari ni dan atau saat ni betul. Malam seram.
kisah-kisah yang anda dengar yang diceritakan oleh Syafiq ini hanyalah perkongsian sahaja, cerita seram. Baik. Kisah kedua yang aku nak ceritakan pada anda. Kisah yang aku nak kongsikan kali ini berlaku kira-kira 10 tahun dulu ketika aku belajar di sebuah institut pengajian tinggi. Ini kali pertama aku jejak kaki ke hostel setelah sekian lama tinggal dengan mak ayah sampai habis SPM. Bila dah pertama kali semua benda kena buat sendiri, seperti membasuh baju, gosok baju dan kemas bilik. Biasanya kat rumah mak buat kan. Blok asrama yang aku duduk ketika tu berbentuk segi empat. Ada wing utara, wing barat, wing timur dan wing selatan. Bilik aku berada di tingkat 2 wing timur, bilik nombor 6. Aku suka bilik tu sebab bila bangun pagi buka tingkap, nampak gunung berkabus tak jauh kat sana. Gunung yang cukup popular dekat Malaysia dengan kisah legendanya. Tidak jauh dari bilik aku adalah bilik nombor 4 yang sering menjadi perbualan hangat penghuni blok tu ketika itu. Sebab apa? Sebab bilik nombor 4 ini sahaja yang tak ada penghuni dikosongkan. Kemudian diletakkan tanda surau di atasnya dan tak pernah langsung digunakan sebab masjid tak jauh pun dari kolej. Macam-macam spekulasi pasal bilik tersebut di bawah dari satu mulut ke mulut. Aku jenis yang senang tidur. Lepas isyak je confirm aku tidur. Lepas tu tengah malam mulalah terjaga. Hampir setiap hari macam tu dah jadi macam rutin. Bila tengah malam terjaga, aku biasanya akan study, basuh baju ataupun gosok baju. Pada tahun aku tu, pihak kolej mengharamkan setrika sendiri dibawa ke hospital. Ke hostel. Hanya boleh gunakan setrika yang disediakan oleh pihak kolej saja. Setiap blok asrama setiap tingkat memang ada bilik pantry khas untuk gosok baju dan masak air panas. Tapi masalahnya budak-budak blok aku ni jenis malas nak ke pantry. So adalah yang gatal tangan ambil setrika tu dengan papan alas tu bawa ke depan bilik masing-masing. Depan bilik ada plug soket tu. So aku pun merantaulah cari dan rupa-rupanya salah satu setrika ada dekat depan bilik nombor 4 tu. Malas aku nak cari yang lain, aku guna je setrika tu. Tengah aku gosok baju ke meja aku, tiba-tiba aku dengar pintu bilik nombor 4 tu kena ketuk dari dalam. Kuat dan jelas, mencarut kuat aku ketika itu. Tapi aku ni jenis separuh berani, separuh je lah. Separuh lagi kalau ada benda muncul memang kecut terus lah. Aku fikir gosok baju tu lebih penting, jadi aku teruskan dan mengosok. Sekali lagi pintu tu kena ketuk dari dalam.
Masa ni aku dah mula cuak. Jantung memang laju gila, dudak. Aku pandang dekat bawah pintu, aku nampak ada cahaya lampu. Masa tu aku terfikir, maybe ada orang kot. Entah macam mana aku boleh pula duk menutup nak telik apa yang ada dari bawah pintu tu. Mengucap panjang aku bila aku nampak ada mata tengah pandang aku juga. Selepas tu juga ada darah memercik keluar dari bawah pintu itu, mengalir keluar banyak. Aku tak boleh tunggu lagi. Aku capai semua baju aku yang tak siap gosok lagi. Setrika tu pun aku tak tutup suri. Terus aku berlari masuk bilik, umban baju aku atas kursi. Aku lompat naik atas katil, berselubung bawah selimut. Esoknya aku demam, nak bangun pergi klinik ambil MC pun aku tak larat. Aku ceritakan apa yang berlaku dekat budak bilik aku je. Seminggu berlalu, aku terus jadi budak popular dekat blok. Cepat betul cerita tersebar. Kemudian mulalah keluar pelbagai cerita dan pengalaman dari budak blok tu, yang terdengar macam-macam bunyi. Dari bilik nombor 4 setiap tingkat berbeza. Kalau pandang ke arah blok dari luar pada waktu malam, memang boleh nampak bilik nombor 4 tu. Di tingkat 1, 2, 3 dan 4 tidak berlampu. Dalam satu baris dari atas ke bawah. Tapi entah kenapa, pada suatu malam tu semua bilik tu berlampu. Aku baru balik dari bilik kawan aku di blok sebelah masa tu. Bila aku pandang ke arah blok, aku assume bilik tu diguna pakai. Tapi bila aku lalu depan bilik tu, nak ke bilik aku tengok ke bawah pintu, tak ada cahaya lampu pun, gelap je. Baru je aku menampak masuk ke dalam bilik satu jelita yang sungguh nyaring, macam perempuan menjerit tu. Kedengaran dari bilik nombor 4 tu. Sambil tu, pintu bilik tersebut diketuk-ketuk dari dalam. Aku ingatkan aku yang je dengar. Ramai penghuni bilik lain keluar tengok apa yang terjadi, termasuklah budak bilik aku. Masing-masing pandang ke arah bilik nombor 4 tu. Budak bilik nombor 3 awal-awal lagi berlari keluar menjauhi bilik tersebut, sebab mereka antara yang paling dekat. Yang lebih memanjatkan, bilik nombor 4 di tingkat 1, 3 dan 4 pun berlaku benda yang sama juga. Ada jelitan dari dalam dan pintu dia ketuk-ketuk dengan kuat. Tak lama selepas itu, Warden asrama datang bersama seorang ustaz dan beberapa anak buah dia. Warden minta kami semua berkumpul di dataran bawah di tengah-tengah blok. Masa ni kami dapat dengar macam-macam bunyi menjerit di tingkat 3, bunyi menggelang di tingkat 2, bunyi orang berlari di tingkat 1, bunyi ustaz baca ayat kursi kuat-kuat kat tingkat 2. Bunyi itu pula sekejap arah sana, sekejap arah sini. Al-Quran yang ada kat tangan masa tu dah tak termampu nak baca sebab takut sangat. Lama jugalah pertarungan tu berlaku. Kira-kira jam 3 pagi barulah semuanya berjaya dibersihkan. Setelah beberapa hari kejadian, barulah kami dapat tahu bahawa ada benda yang menghuni bilik nombor 4 tu. Setiap aras ada penghuninya. Penghuni tak suka diganggu. Pelajar pula suka buat bising. Nak-nak kalau waktu malam ada perjanjian dah dibuat antara tuan tanah kolej tersebut dengan benda asal tempat tu. Sebab itu bilik itu dikosongkan.
ada student yang main Spirit of the Coin dalam bilik nombor 4 di tingkat 4. Sebab tu benda tu mengamuk. Lepas kejadian tu, pelbagai lagi siri seram nombor 4 berlaku dekat kolej tu. Kalau bukan blok aku, pasti berlaku kat blok lain. Kolej tu ada 6 blok asrama semuanya. Semuanya ada 4 aras. Semua aras bilik nombor 4-nya dikosongkan. Itu perjanjian antara tuan tanah dengan puteri. Siapa puteri tu? Sampai sekarang ia masih menjadi misteri. Kisah-kisah yang anda dengar diceritakan oleh Syafiq Popular hanya perkongsian sahaja, tidak lebih daripada itu. Cerita seram. Baik, kisah yang ketiga saya nak ceritakan adalah
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca kisah benar seram dan misteri. Ada suatu kisah benar dan seram yang akan dikongsikan ceritanya oleh Encik Mat, bukan nama sebenar kepada saya. Di sini saya bukan menceritakan perihal tentang ilmu minyak dagu, tetapi tentang ilmu kepada kepala taik. Kedengaran seperti meluncukan, bukan? Tetapi hakikatnya ilmu ini sangat berbahaya kepada wanita. Kata Encik Mat kepada saya, ilmu ini diketahui oleh melalui kawannya yang menggunakan ilmu kepala taik itu. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, si pengamal mestilah tidak akan mandi seumur hidupnya, dan yang paling menjijikkan adalah apabila si pengamal ingin pergi buang air besar, si pengamal mestilah mengambil hujung kepala taiknya, najisnya sendiri, dan disapukan kepada kedua tapak tangan, lalu dengan membaca beberapa mantra, si pengamal akan menyapukan tangan yang dilumurkan tahiknya. Ke arah rambut serta di mukanya. Yang menghairankan Encik Mat adalah si pengamal tidak berbau seperti najis, tetapi hanya berbau seperti hamis sahaja. Mungkin kerana ilmu itu adalah ilmu yang bersekongkol dengan syaitan, katanya Rasulullah kepada saya. Ilmu kepala taik itu adalah ilmu untuk membuatkan wanita seperti janda dan isteri orang tergila-gilakan si pelaku. Ilmu ini tidak menjadi kepada perempuan yang tidak berkahwin atau kepada anak dara. Kata Encik Mat lagi, ada 3 orang pengamal yang memakan ilmu ini, dan salah satunya adalah rakan sekerjanya, tapi mereka berdua tidak rapat. Pernah terjadi kejadian di mana rakan sekerjanya memberitahu kepada Encik Mat bahawa dia inginkan janda yang bekerja di restoran yang selalu dikunjunginya. Lalu rakannya mengajak Cik Mat untuk melihatnya sendiri betapa ampuh ilmu yang diberi, yang dipelajarinya itu. Pada waktu kejadian, janda yang bernama Aminah, bukan nama sebenar, sedang mengambil order di meja si pengamal ilmu kepala taik, iaitu rakan sekerja Cik Mat. Lalu dengan sengaja rakannya, si pengamal, terus mencubit tangan Aminah. Tiba-tiba Aminah berkata kasar dengan rakan Cik Mat. Lalu dengan tidak semena-mena, Aminah terus memeluk dan mencium si pengamal kepala taik itu, membuatkan Cik Mat tergamar dan terpegum melihatnya. Bayangkanlah, dengan bau badan yang busuk dan tidak mandi, selamba je Aminah peluk dan cium kawan aku yang ada ilmu setan tu. Kata Encik Mat, ketawa teringat kenangan yang mencuri hatinya tidak itu kepada penulis membuatkan saya hampir tergelak mendengarnya. Tambah Encik Mat lagi, janda atau bini orang yang terkena ilmu ini, kebiasaannya akan menjadi tidak waras fikirannya dan selalu menyebut nama si pengamal itu. Tadi malah yang paling dahsyat, wanita itu sanggup membunuh dirinya sendiri apabila cintanya itu ditolak oleh si pengamal itu, ilmu kepala taik itu. Kisah ini adalah pengamal kisah benar yang dialami oleh Encik Mat. Katanya, aku tidak tahulah kalau si pengamal itu masih hidup lagi ke atau tidak. Minta-mintalah ilmu kepala taik itu tidak curang kepada siapa, katanya mengakhiri perbualan kepada penulis. Cerita seram. Kisah-kisah yang diceritakan oleh Syafiq Popular hanyalah pengkongsian sahaja
Jangan terlampau taksub dan percaya pada kisah yang ceritakan bentar tadi. Cerita seram. Itulah Iaitu dia lah 3 kisah yang Syafiq bila ceritakan tadi. Tapi kisah ni saya ambil daripada Encik Google. Saya search, saya baca saja. Tak ada orang bagi email kat saya. Ni pun akaun baru buat segmen terbaru Syafiq Popular, iaitu cerita seram. Assalamualaikum.